kita nakkan sesuatu, kita akan berusaha. Jadinya itu yang saya cuba buat. Selama 3 semester saya berada di Politeknik, itu adalah rutin harian saya. Daripada pagi, pukul 7 pagi saya akan bawa tray kuning, usung daripada asrama, bawa ke dataran usahawan, ke dataran pelajar, dan pukul 8 saya akan pastikan jualan saya dah habis. Okey, 500 biji donat habis dalam masa tempoh 1 jam, dan ianya habis sebab pukul 7 sehingga pukul 8 adalah traffic hour. Student akan datang untuk masuk ke kelas, dan location yang saya pilih adalah di dataran usahawan, adalah location yang sangat strategik. Student datang, singgah, membeli dan terus masuk ke kelas. Okey, dan alhamdulillah satu hari boleh dapat untung 300.5 ke 400. Siapa nak bagi pada waktu tu, seminggu kita boleh dapat dalam RM1,500 Isnin sampai Jumaat. Alhamdulillah. Dan tercetusnya idea ni, dan teruslah saya target selepas aku habis belajar, aku memang tak akan bekerja dengan orang, dan ini adalah bisnes yang aku akan jalankan selepas aku tamat pengajian. Okey, jadinya itu adalah perjalanan sedikit yang saya boleh kongsikan dengan adik-adik semua, di mana Bike Story ini bermula. Okey, yang pastinya selepas habis pengajian, saya sangat sibuk di Politeknik dengan jadi YDP pada waktu tu, YDP di PoliPD dan juga YDP Sekretariat Kebangsaan, MPP. Jadinya banyak program-program yang memerlukan saya keluar daripada Poli untuk berinteraksi dengan ramai sangat student-student, adik-adik pada waktu tu, kawan-kawan, dan saya boleh kongsikan. Dan setiap orang bila pergi ke politeknik-politeknik yang berbeza, kita mesti nak mengagung-agungkan politeknik kita. Dan pada waktu tu, PoliPD memang kita gambarkan adalah PoliPD yang sangat aktif dengan aktiviti. Boleh saya sharekan juga, banyak menteri-menteri, artis-artis yang datang pada waktu tu untuk sama-sama terlibat di dalam aktiviti-aktiviti di Politeknik, anjuran daripada MPP PoliPD. Okey, selepas tamat pengajian pada tahun 2015, saya terikat dengan kontrak kerja. Okey, pada waktu tu saya dihantar ke Miri, Sarawak untuk bekerja di sana untuk projek Pen Borneo. Of course lah, sebab saya adalah student civil engineering. Saya pada waktu tu memang kita excited sangat. Habis je belajar terus dapat diserap masuk oleh company tempat saya praktikal, dan akhirnya kita diterima masuk di company tu, dan kita dihantar jauh pula ke Semenanjung sana di Sarawak untuk projek baru pada waktu tu, kerajaan semasa, Barisan Nasional pada waktu tu, untuk projek Pen Borneo. Tetapi selama 3 bulan saya berada di sana, saya rasa ini bukan apa yang saya gambarkan, apa yang saya nak. Dan akhir sekali saya decide untuk berhenti. Saya balik ke Semenanjung, ke tempat saya di Bahau. Saya berasal daripada Bahau Negeri Sembilan. Okey, dan saya decide untuk jalankan perniagaan Bike Story. Dan Bike Story ni dah didaftarkan, tetapi bisnes ni tak dijalankan pada waktu tu disebabkan saya bekerja. Jadinya saya ambil inisiatif, decide untuk teruskan perjalanan, kembangkan lagi bisnes Bike Story. Dan itulah yang terjadi. Bermulalah journey saya pada tahun 2016 lebih kurang. Bike Story dijalankan secara total 100% daripada seorang staff, 2 orang staff, 3 orang staff, bertambah ke 4 orang staff, dan kini saya ada 27 orang staff di bawah saya yang saya handle, daripada sebaya dengan saya
umur 27, ada yang lebih muda daripada saya, dan sehingga umur 60 tahun yang bekerja dengan saya. Dalam 27 orang ni bermacam-macam dugaan, bermacam-macam PL staff saya yang saya perlu hadapi. Okey, kita teruskan dengan kesan pandemik. Encik, kita lost connection. Okey, ada kita jumpa balik semula. Okey, saya lost connection dengan anda semua. Okey, kita terus ke tahun 2020, di mana tahun ni adalah tahun yang penuh dengan dugaan yang setiap orang, bukan saya saja yang mengalami, saya pasti semua orang mengalami kesan daripada pandemik COVID-19 ni. Apakah kesan kepada bisnes yang saya hadapi, dan apa solution yang saya buat untuk kekalkan bisnes saya dan diterima oleh bisnes saya diterima semasa pandemik COVID-19 ni. Okey. Of course, semua orang takkan lupa pada tarikh 18 Mac 2020 yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita, mengumumkan kita akan mengadakan PKP, yang mana semua orang pada waktu tu perlu duduk di rumah untuk jaga penjarakan sosial, everything apa semua. Dan itulah yang menyebabkan kita sebulan yang pertama bermula daripada tarikh 18 hari bulan Mac 2020 tu, saya masih boleh bertahan. Saya masih boleh berniaga seperti biasa, walaupun dah tak ada customer yang walk in datang ke kedai saya. Tetapi bila masuk pada bulan yang kedua, COVID melanda Malaysia, dan saya perlu memikirkan solution macam mana bisnes ni nak diteruskan, dan akhir sekali bisnes ni kekal diterima oleh semua orang dan bisnes ni tak terkubur. Okey, jadinya sejujurnya saya cakap, saya bila masuk bulan yang kedua, betul, bisnes saya dah tak boleh nak run. Saya terus lockdown juga bisnes saya. Okey, saya tutup sepenuhnya bisnes saya sebab saya dah tak mampu untuk bayar gaji pekerja, sebab sale dah tak ada pada waktu tu. Tetapi dari semasa ke semasa, pada masa saya bercuti pada sebulan lebih pada waktu tu, banyak ilmu-ilmu ataupun banyak aktiviti-aktiviti yang saya fikirkan saya perlu buat supaya saya perlu tambahkan ilmu dekat diri saya sendiri supaya saya boleh handle bisnes saya untuk masa-masa pandemik ni. Okey, jadinya pada waktu ni aktiviti-aktiviti yang saya buat harian saya adalah saya banyakkan join aktiviti ataupun kelas-kelas online secara virtual, of course macam ni, dengan mentor-mentor saya, antaranya adalah Dr. Azizan Osman, Hasbul Brothers, Mama Sab. Itu adalah antara mentor-mentor saya yang saya terlibat secara langsung untuk saya tambahkan ilmu macam mana diorang struggle. Kalau diorang ada beribu-ribu agent di bawah dia, saya hanya ada 27 orang staff di bawah saya. Jadinya saya perlu macam mana saya nak kekalkan bisnes saya yang kecil ni, tetapi boleh kekal sampai bila-bila. Dan alhamdulillah, bila mana saya ikuti kelas pada masa-masa COVID hari tu, saya memang 24/7 saya duduk di rumah, saya tak ada buat apa-apa aktiviti, dan itu adalah ilmu-ilmu sedikit yang saya dapat setiap hari secara webinar macam ni, dan alhamdulillah saya implementkan ilmu-ilmu yang saya dapat tu di dalam
perniagaan saya pada waktu ni. Okey. um, apakah strategi pemasaran yang saya banyak gunakan semasa pandemik dan juga pasca pandemik. Okey. Sebelum dan selepas benda ni sangat berbeza, sangat different. Jadinya pada waktu sebelum pandemik, kalau boleh diikutkan sebelum pandemik, uh, saya lebih tertumpu kepada perniagaan saya. Orang datang walk in ke kedai saya dan saya ada package-package yang saya keluarkan untuk projek donat saya, untuk kembangkan bisnes donat saya. Saya keluarkan package-package donat yang orang boleh datang ambil package saya untuk event-event yang diorang jalankan. Kita keluarkan package-package, contoh seperti kalau kita pergi ke wedding-wedding ataupun program-program, diorang ada buat cendol, side corner lah kiranya, ada kuih-kuih tradisional dan juga apam balik semua kan. Tapi kita come out dengan satu idea, kita keluarkan package donat. Jadinya package-package yang kita keluarkan sangat menarik. Jadinya itu yang menyebabkan tak pernah dibuat orang. Jadinya sebab itulah sambutan yang diterima menggalakkan. Tetapi bila mana COVID-19 melanda, aktiviti-aktiviti, program-program semua tak boleh dijalankan. Semua package-package tergantung sepi. Okay? Saya boleh katakan tergantung sepi. Memang tak ada orang yang tempah langsung mengharapkan orang customer datang walk in pun satu hari nak dapat 10 orang customer pun agak susah. Tetapi apakah solution untuk saya jalankan? Sebab saya ada pekerja yang saya perlu bayar gaji. Jadinya akhir sekali apa yang saya buat, tak pernah-pernah saya jalankan, tak pernah-pernah saya buat food delivery. Yang saya memang mengharapkan customer datang walk in kepada saya, tetapi saya mulakan pada waktu COVID-19 melanda. Sebab itu saja cara untuk kita dapat sale. At the end, daripada minggu pertama, minggu kedua tidak mendapat sambutan yang menggalakkan, tetapi selepas daripada tu, masuk saja minggu ketiga selepas saya on balik bisnes saya, satu hari kita boleh create sale. Daripada sale kita tak ada untung langsung, kita hanya sekadar jual saja tapi tak dapat, selepas bayar gaji, selepas tolak modal harian, kita tak dapat untung langsung. Tetapi masuk minggu ketiga, sale harian kita boleh achieve sampai 5,000 ke 7,000. Itu adalah pada masa pandemik. Jadinya orang kata 5,000 satu hari pada masa COVID-19 adalah sale yang sangat, orang kata sale durian runtuh, saya kata. Saya boleh katakan itu adalah durian runtuh dan tak pernah-pernah kita jangkakan benda tu dapat sambutan. Jadinya daripada situ saya nampak kita perlu mendigitalkan kita punya bisnes supaya bisnes kita diterima oleh orang ramai. Jadinya bila kita buat marketing ni adalah cara untuk orang nampak dan tahu apa kita punya bisnes. Okay? Kita jangan mengharapkan bila kita buat live, kita buat kita mendigitalkan kita punya bisnes, kita pada awal-awal sebulan pertama kita dah mengharapkan sale beribu-ribu. Tak, benda tu tak akan mungkin berlaku sebab 2 atau 3 bulan hingga ke 6 bulan pertama, kalau the real situation adalah, itu adalah masa untuk kita buat pengenalan. Memang kita tak akan create sale. Tetapi pada waktu COVID-19 melanda, tak pernah-pernah saya buat sesi live, sesi digital, streaming everything apa semua.
dalam tempoh 2 minggu pertama, kita dah buat create sale satu hari 5 ke 7 ribu. Jadinya ini adalah perkara yang sangat memberansangkan. Sebab apa? Okey, kita kena tahu sebab apa. Sebabnya semua orang pada waktu tu dah tepu duduk dekat rumah, dan kita ambil kesempatan pada waktu tu untuk perkenalkan jenama kita. Orang tak boleh nak buat donat, dan pada waktu tu kita ambil kesempatan dan kita cuba untuk masuk ke dalam traffic untuk orang membeli. Jadinya at the end, rezeki yang datang tu mencurah-curah. Saya tak jangkakan sama sekali, dan secara jujurnya saya kata siapa-siapa yang tak pernah mulakan untuk buat digital ataupun buat sesi live, malu tolak tepi. Kita fikir in the future bisnes aku nak berada dekat tahap yang mana, dan sejauh mana keseriusan kita untuk buat bisnes ni. Dan bisnes ni adalah bisnes yang kita buat sekadar suka-suka, ataupun bisnes ni kita buat untuk mengisi masa lapang. Okey, ataupun bisnes ni adalah periuk nasi kita yang kita rasa ini akan jadi career ataupun kerjaya aku selepas aku tamat belajar. Okey, saya tak pernah letak mindset saya selepas saya tamat belajar saya perlu bekerja dengan orang. Dan pada semester ketiga lagi, saya katakan saya dah letak sasaran, selepas aku tamat belajar aku akan bekerja sendiri, aku akan buat bisnes sendiri, aku akan jadi bos, aku akan manage orang. Dan itulah yang terjadi, dan angan-angan yang saya impikan selama ni menjadi realiti. Tetapi duduk jadi bos, berada di atas bukan satu perkara yang mudah. Banyak benda yang kita perlu tengok, cabang-cabang kita di bawah. Jadinya ini adalah perkara yang setiap hari kita belajar benda baru. Sejujurnya saya cakap benda ni menyeronokkan. Okey, apakah cabaran-cabaran yang saya hadapi semasa pasca pandemik dalam menguruskan perniagaan? Okey, kita pergi ke topik ini. Sejujurnya saya cakap banyak cabaran-cabaran yang saya perlu hadapi pada waktu COVID-19. Pada bulan yang pertama, saya masih boleh sustain lagi bisnes saya. Kedai-kedai masih lagi menjual bahan-bahan mentah. Kalau saya tak dapat daripada kilang direct, saya boleh beli secara runcit di mana-mana kedai, supermarket, apa semua bahan-bahan untuk mencukupkan bahan saya. Tetapi bila masuk bulan yang kedua, sekatan rentas negeri dah mula dijalankan. Tak boleh rentas daerah, tak boleh rentas negeri. Saya punya kilang, supplier saya semua berada luar daripada Negeri Sembilan. Jadinya saya punya supplier berada di penggerang Johor, daripada Balakong, daripada Pening. Jadinya diorang tak boleh nak datang hantar stok bahan mentah kepada saya, tepung dan bahan-bahan yang lain. Jadinya saya dah terputus bahan mentah. Jadinya itulah sebab kenapa saya decide pada bulan kedua saya decide untuk berhentikan ataupun stop saya punya perniagaan, dan saya berehat dan saya bagi rehat kepada semua staf-staf saya. Tapi dalam masa kita berehat, tapi kita menjalankan juga aktiviti-aktiviti supaya staff kita tak lari, staff kita tak duduk saja dekat rumah. Okey, dan alhamdulillah dari semasa ke semasa pada waktu COVID-19, cabaran-cabaran yang kita hadapi pada peringkat awal kita dapat atasi, dan alhamdulillah secara menyeluruhnya saya hanya berehat lebih kurang dalam sebulan setengah pada COVID-19, dan seterusnya saya memang all out untuk
tebus balik selama sebulan setengah saya berehat bersama-sama dengan staf saya, dan alhamdulillah kita tak pernah putus kita punya sale daripada start kita mula balik semula berniaga sehingga ke hari ini. Alhamdulillah. Um, Bila mana kita kata COVID-19 melanda, uh, kita perlu ada pelbagai jenis planning. Okey, kita tak boleh stick on pada satu planning. Jadinya bila kita kata satu planning kita tak berjaya, plan A kita tak boleh jalankan, kita masih ada backup plan B. Bila plan B kita tak boleh, kita masuk ke plan C. Kita kena ada pelbagai jenis planning yang mana kita kena adapt dengan situation. Jangan mana bila kita dah stick on pada kita ada satu decision, tapi kita tahu decision yang kita buat tu kita tak boleh implement pun pada waktu um, COVID-19 pada hari tu, kita nak juga buat. Sebab apa? Kalau kita buat juga, kita tetap akan loss lagi kita punya keuntungan. Kita akan keluar lagi duit, kita akan keluar lagi duit, kita akan keluar lagi duit. That means pada waktu tu kita perlu save kita punya kita kena buat decision, backup planning kita tu dengan current situation. Kita perlu adapt. Okay? Jadinya boleh tak plan kita ni kita nak blend dengan situation yang ada pada waktu tu. Dan akhir sekali kita akan tengok berapa kapasiti modal yang kita ada untuk kita launch satu-satu planning tu. Okay? Dan boleh ke bila kita launch projek tu ataupun planning tu kita nak jalankan, boleh diterima tak oleh masyarakat pada waktu tu, dan orang ramai boleh terima tak dengan apa idea-idea ataupun harga yang kita tawarkan pada waktu tu. Okey, harga yang saya tawarkan sangat premium kalau sebelum musim COVID-19. Okey, tetapi disebabkan kita nak kekal relevan, kita terpaksa turunkan harga, perang harga bermula. Sebab apa? Pada waktu itulah orang ramai semua berada dekat rumah, semua orang masak, semua orang nak mencuba benda baru. Jadinya kita yang memang berada fizikal kedai, kita perlu bersaing secara sihat dengan suri rumah yang memang ataupun homemade yang ada dekat rumah sekarang ni. Jadinya kita perlu memikirkan kita ada banyak sangat overhead. Jadinya so far dari semasa ke semasa pekerja-pekerja yang kita tak pernah minta dia untuk menguruskan satu-satu benda, kita perlu minta dia jadi fleksibel. Dia perlu bekerja bukan hanya fokus kepada satu-satu bidang kerja yang kita dah tetapkan pada sebelum pandemik, tetapi selepas dan semasa COVID melanda, pandemik melanda, kita dah minta staf-staf kita untuk varietykan bidang kerja dia supaya dia tidak bosan. Sale kita tak sebanyak pada sebelum pandemik. Jadinya the real current situation, apakah cara kita untuk kekal relevan, dan cara-cara macam ni lah yang kita perlu buat untuk bagi pekerja kita ataupun orang-orang yang berada di sekeliling kita boleh mendapat akses produk-produk yang kita keluarkan secara mudah. Maksud dia macam tu. Okey. Kita pergi seterusnya kepada topik apakah bentuk peluang perniagaan yang ada dan yang kita boleh ambil semasa COVID-19 melanda. Okey. Saya perlu katakan saya tak se-ekstrim usahawan-usahawan yang berada di luar sana, yang mana saya boleh buat 3 ataupun 4 bisnes dalam satu masa. Saya jujur saya katakan itu bukan saya, sebab saya fokus kepada saya punya perniagaan. Tetapi pada waktu COVID-19 melanda, sejujurnya saya cakap saya jadi multitasking. Okey, jadinya tak pernah-pernah saya nak
cuba untuk jual benda lain selain daripada F&B, saya mencuba. Jadinya itu adalah peluang-peluang yang saya cuba dapatkan, saya cuba grab hanya pada masa itu. Okey. Apa yang saya cuba buat pada masa tu adalah selain kita rasa F&B pada masa tu memang diterima oleh orang ramai, tetapi kita punya sales daripada kita menurun kepada 50%. Okey, jadinya macam mana kita nak backup kita punya sales, kita perlu buat another business untuk jangka masa tertentu sahaja untuk backup kita punya sales. Jadinya apa yang saya buat pada masa tu adalah saya buat kita tempah mask, okay, face mask daripada China dan kita jual di Malaysia. Kita jual hand sanitizer, kita staff macam saya katakan tadi, staff saya tak pernah suruh buat benda selain daripada production donat dan pastry. Saya suruh diorang menjahit PPE, diorang menjahit face mask untuk dijual, untuk kita create kita punya another business untuk pada masa-masa tertentu. Jadinya diorang pun ada aktiviti harian. Diorang datang bekerja daripada pukul 9 pagi hingga pukul 6 petang. Diorang ada aktiviti dan diorang juga boleh menjalankan bisnes diorang secara sampingan. Itulah yang saya kata, kita tak boleh stick on pada satu-satu bisnes. Kita kena ada backup planning, tetapi bisnes tu bukanlah priority kita. Priority kita adalah bisnes yang kita jalankan sekarang ni, okay? Macam donat saya, okay, dan pastry, produk-produk yang saya keluarkan, itu adalah memang the main produk saya. Tetapi yang saya jual face mask, saya jual PPE, hand sanitizer itu adalah the current situation yang perlu kita hadapi untuk kita create kita punya sale harian. Itulah yang perlu kita fikirkan, backup planning kita, backup planning A, B dan C. Tetapi ada tetapi dia, kita mengeluarkan kos yang sangat tinggi pada waktu tu. Kita laburkan duit untuk membeli PPE daripada China, lebih kurang dalam lebih daripada RM50,000. Tetapi Alhamdulillah, pada waktu tu still lagi boleh jual satu kotak 50 pieces dengan harga 80, 70, 100 pun ada orang jual lagi. Tapi pada masa sekarang ni, bila kita nak keluarkan RM50,000 untuk beli face mask daripada China, nak jual balik dengan harga yang macam di awal-awal pandemik hari tu, memang tak dapat dah lah. Kita ambil kesempatan pada masa-masa tertentu, bukan sepanjang masa kita ambil kesempatan. Okay, jadinya untuk kekal relevan, menampung sale harian kita tadi, inilah yang kita cuba buat backup planning. Okay, dan seterusnya dari segi strategi marketing yang saya jalankan, of course lah, orang dah tak boleh nak datang untuk buat walk-in. Jadinya orang akan membeli secara online sekarang ni. Kita create, sekarang ni saya dah mula create, saya tambah lagi 13 orang staff untuk mencukupkan kuota pekerja yang saya target. Okay, saya ambil untuk jadi food delivery. Okay, dia deliver saya punya produk-produk. Saya tidak menggunakan lagi dah Foodpanda dan juga GrabFood. Jadinya saya keluarkan saya punya jenama Bite Story. Bite Story punya runner sendiri. Jadinya kita dah mula kembangkan lagi bisnes kita. Kita bagi lagi peluang peluang bisnes kepada peluang pekerjaan kepada orang ramai. Disebabkan isu COVID-19 melanda, kita ramai kita tahu dibuang kerja apa semua. Jadinya ini adalah antara CSR yang kita jalankan untuk
bagi balik peluang pekerjaan kepada orang ramai yang terima impact daripada isu COVID-19 ni. Jadinya Alhamdulillah daripada kita menggunakan kita punya um, food panda, food delivery, semua grab food semua. Jadinya sekarang ni bila kita dah ada kita punya runner kita sendiri, saya rasa macam okay, aku punya contribution dalam bisnes ni dah memberi manfaat kepada orang ramai. Jadinya kalau sebelum ni saya hanya jalankan bisnes sekadar saya sendiri untuk kaut keuntungan saya sendiri, untung tu bulat-bulat dapat daripada saya. Sekarang ni saya kena fikir macam mana saya nak bayar gaji pekerja, saya nak spend kepada marketing, saya nak kena spend keuntungan bisnes saya kepada pekerja-pekerja saya nak bagi benefit balik semula kepada pekerja-pekerja saya, dan kita nak reward balik pekerja-pekerja kita yang kita dah bersama-sama dengan kita untuk menaikkan bisnes kita. Alhamdulillah, ingin saya kongsikan kepada semua rezeki yang saya tak pernah sangka. Kita berusaha tapi Allah yang tentukan. InsyaAllah kita masih lagi dalam proses documentation. Tahun depan 1 hari bulan 1 2021 adalah tarikh yang saya tunggu-tunggu. Sebab apa? Saya akan launch satu projek terbaru di bawah jenama Baik Story Donut and Pastry House juga. Kita akan menjadi the main supplier dekat 69 buah Petronas di seluruh area Lembah Kelang dan juga Selangor, dan Petronas dan juga Petron. Okey, ini yang mana saya kata aku berehat sebulan setengah dulu, sale tak masuk, and now Allah gantikan balik semula dengan rezeki yang kita tak sangka-sangka. Dan Alhamdulillah sekarang ni semua proses, kita punya proses untuk kilang, saya punya kilang dalam proses untuk renovation sekarang ni. Dan insyaAllah kalau tak ada Aram Lintang bulan 12 ni kita dah boleh launch kilang kita, dan kita akan bergerak selama sebulan. Kita akan training staff kita dekat tempat baru, dan juga pada 1 hari bulan 1 kita akan mula launch projek kita dengan Petronas dan juga Petron. Dan kalau tak ada Aram Lintang juga, insyaAllah jenama Baik Story Donut and Pastry House akan berada di kebanyakan petrol station di seluruh Malaysia, yang mana kita ikat kontrak selama 15 tahun dengan pihak petrol station untuk saya tak boleh nak katakan mana-mana petrol station lagi. Sebab apa? Kita masih lagi dalam proses documentation. Lawyer kita still lagi dalam kita tengah nego everything apa semua. Hopefully Baik Story Donut and Pastry House bermula di Politeknik Beriksen. Sekarang ni Baik Story Donut and Pastry House dah melebarkan sayap. Alhamdulillah dah diterima oleh masyarakat sekeliling. Orang ramai dah mula terima produk-produk yang Baik Story keluarkan. Fokus saya katakan di sini, kesimpulan yang saya ingin katakan, fokus dengan bisnes apa yang kita nak buat. Jangan lari daripada apa yang kita planning di awal, dan bila kita dah ada satu-satu produk, kita cuba kembangkan, jadikan bisnes kita tu at the end of the day, bisnes kita ni boleh memberi impact kepada orang lain ataupun tidak. Sebab apa? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak ataupun boleh memberi manfaat kepada orang lain. Bukan hanya semata-mata kita mahu mengaut keuntungan perniagaan tu secara total kepada business owner, tetapi kita bagi balik kepada contribution kita kepada orang ramai. Sejujurnya kalau sesiapa yang nampak saya di Politeknik selepas ni, kalau semester baru akan buka, kita akan berada di dataran pelajar. Saya bukan buat sale dekat dalam poli. Selalu saya cakapkan kepada orang ramai, saya bukan buat sale dekat dalam poli PD.
saya hanya buat CSR dekat dalam Polipd. Sebab apa? Saya tak sanggup ataupun saya tak sampai hati nak tinggalkan Polipd sebab saya bermula business Baik Story ni di Polipd. Jadinya ini adalah contribution yang saya bagi balik kepada adik-adik saya. Saya tahu ramai golongan-golongan asnaf yang kurang berkemampuan untuk makan. Jadi itu adalah cara saya, mana yang tak dapat untuk makan harian, datanglah berjumpa dengan saya akan tolong dengan cara tak banyak, sedikit saya akan cuba tolong. Dan akhir sekali apa yang saya boleh katakan, jangan takut untuk bermula, untuk melangkah sekecil-kecil langkah kita. Akhir sekali kita tahu di mana hala tuju kita, kita nak tetapkan letak satu benchmark ataupun goal kita tu nanti apa yang kita nak capai. Hopefully apa yang saya sampaikan pada hari ini sekadar sharing, bukanlah input yang harapnya dapatlah input serba sedikit daripada apa yang saya cuba sampaikan, daripada apa yang saya journey yang saya bermula daripada tahun 2015 sehingga sekarang, the real situation pandemik COVID-19 melanda. Sekarang ni kita bermula balik semula PKPB. Jadinya saya hopefully bisnes tak terjejas, adik-adik pun bisnes tak terjejas, kelas masih boleh maintain. Kita berjumpa, kalau panjang umur kita berjumpa dekat Polipd. Kalau jumpa nanti kita boleh bertegur, kita boleh sharing lagi lebih panjang. Dan saya rasa cukup setakat ini saja. Kita buka sesi soal jawab. Ada apa-apa soalan yang adik-adik nak tanya dekat saya tak? Okey. Saya nak awak ambil peluang ni sebab program-program seumpama ini adalah kita dapat yang kita tak boleh berhubung dalam skala yang ramai. So ini saya usaha daripada ini usahawan yang kita buat. Kita bantu orang untuk gain knowledge dan sebagainya. Dan saya nak awak gunakan peluang ini, peluang yang ada ini untuk bertanya. Pasal apa? Nazmi dia memang buat real sales. Pada saya sebutkan dengan Nazmi ni, sebab bukan dia background dia ajar mechanical ni. Civil engineering. Civil engineering kan. Nampak tak? Kalau kita tengok jauh sangat kan dia bilang kan, tapi itu yang dinamakan kreatif. So orang buat apa yang buat selesa. Kan? Itu juga yang cuba disampaikan oleh Nazmi. So ada apa-apa soalan? So mungkin kita awak boleh type dalam dekat chatting dekat sini. Hello. Ada sesiapa? Ya. Okey. Kalau jumpa, maksudnya kalau jual secara face to face kan kita boleh dapat potential buyer. Okey. Cuma sekarang sebab pandemik, so boleh jual secara online je dan dapat potential buyer tu susah. Ada tips tak macam mana nak dapatkan? Okey. Terima kasih. Siapa yang bertanya tadi tu Siti Mariana. Okey, Siti Mariana. Okey, terima kasih dengan soalan tu. Abang cuba jawab dengan secara the real situation. Ini apa yang abang abang lalui, tempuhi. Okey, memang ada perbezaan. The real kalau customer datang untuk membeli di walk-in secara walk-in di kedai kita, kita akan dapat orang yang sebetul-betulnya datang membeli kat kita. Tetapi ini kita tak nampak pun siapa yang membeli. Dia just chat kita. Tetapi kita boleh
create dia jadi kita punya regular customer. Okay, itu je cara kita sepanjang tempoh COVID-19 ni. Sebab apa? Daripada chatting yang kita chat, dia order dengan kita apa semua, kita minta diorang punya data-data. Okay? Dan database adalah peranan yang paling penting. Okay? Untuk kita business owner ataupun peniaga-peniaga online, saya lebih suka cakap peniaga-peniaga online, kita perlu simpan banyak database. Sebab database is, apa orang cakap? Database ni adalah apa orang cakap, apa key point dia yang saya boleh sampaikan dekat sini. Database tu adalah the killer item ataupun benda paling penting untuk satu-satu syarikat. Sebab apa? Daripada database yang kita ada tu, kita boleh buat sale lebih banyak lagi selepas ni. Okay? Faham tak? Jadinya kita jangan fikir kalau kita buat bisnes, kita perlu customer datang membeli secara walk-in, datang berjumpa dengan kita. Tak semestinya. At the end of the day, kalau orang tu nak datang membeli kali kedua, kali ketiga dan kali keempat ataupun seterusnya, itu adalah the real customer yang kita nak. Okay? Kita bukan nak customer yang datang sekali dan dah tak datang lagi dah selepas tu. Jadinya, sama juga kalau diorang membeli secara online saja tetapi dia repeat order. Okay, sama tak situation dia dengan orang datang membeli kat kedai, dia repeat datang kali kedua dan kali ketiga, dan ini dia beli secara online, kita tak kenal dia pun siapa, tetapi dia beli kali kedua, kali ketiga, dia repeat dan repeat lagi order dengan kita. That mean, at the end of the day, apa yang kita cuba nak adalah satu je. Kita nak jual produk kita dan kita nak dapat profit, kita nak dapat duit. That's it, itu saja. Simpan database dan kita jadikan kita punya customer tu adalah kita punya member walaupun kita tak kenal dia siapa. Dan kalau boleh kita treat dia everyday ataupun seminggu sekali, kita perkenalkan, kita blast kita punya info-info pasal produk yang kita nak jual kepada dia supaya dia keep in touch dengan kita. Dari semasa ke semasa dia boleh membeli. Maksud dia macam tu. Okey, terjawab tak Siti? Abang punya persoalan Siti tadi. Terjawab. Okey, sama. Okey, seterusnya. Ada siapa-siapa yang nak bertanya lagi? Siapa lagi? Masa kita ada lagi so you boleh tanya. Jangan malu-malu sebab kita tak berjumpa pun, tanya je. Jangan malu. Jangan malu-malu, tanya. Di etapa ni tadi bertubi-tubi soalan. So mana di etapa ni setuju kan? Sebab saya yakin awak juga merupakan seorang usahawan digital kan? Sebab tu saya panggil, kami di unit usahawanan panggil usahawan alumni yang sangat dekat dengan kamu lah. Kami boleh panggil mereka yang dah begitu berjaya kan, yang besar-besar tapi saya kalau boleh tak mau ada gap. Kita cari yang muda-muda kan. Nazmi dah berapa tahun dah ni dalam bidang ni? Dah 5 tahun. Nampak lebih kurang saja kan. Kalau Nazmi boleh berjaya, kenapa tidak awak? Right? So ada lagi soalan di etnik pagi. Saya tengok dalam ni ada 4 orang lagi ni. Dah tidur dah semua. Ya, ni soalan ni. Okey, silakan. Okey, silakan. Selamat sejahtera, nama saya Dana Kita. Okey. Saya nak tanya pasal kalau sebagai student yang nak mula bisnes dia, bagaimana kalau mengikut encik tips untuk dapatkan modal dia sebagai student kalau dia nak mula bisnes? Okey. Itu saja soalan? Okey. Terima kasih saudara yang bertanyakan soalan. Okey. Saya tak nafikan
mana-mana bisnes perlukan modal. Saya tak nafikan sama sekali. Tetapi di era globalisasi sekarang ni, tahun 2020, dari tahun 2019 bawa ke tahun 2020 ni, banyak sangat bisnes yang bermula dengan zero cost. Okey? Banyak sangat. Jadi kita sebagai kita berfikir kita nak buat bisnes. Okey, kenapa kita nak buat bisnes? Kita kena tahu, itu yang pertama. Dan seterusnya, kedua, apa hala tuju bisnes kita tu? Kalau kita buat bisnes tu. Okey? At the end, kalau kita ada modal yang mencukupi, saya tak bukanlah saya tak galakkan. Saya lebih galakkan orang bermula dengan bisnes yang tidak memerlukan modal. Banyak sangat bisnes-bisnes yang ada di social media sekarang ni yang bermula daripada zero cost. Jadinya kita boleh mulakan bisnes orang terlebih dahulu, okey? Dan kita belajar selok-belok untuk menjalankan perniagaan daripada orang lain terlebih dahulu, dan bila kita dah ada ilmu yang secukupnya dan akhirnya sekali kita dah tahu apa selok-belok yang business owner yang kita mulakan bisnes tadi tu buat, dan kita boleh implementkan dekat bisnes yang kita akan buat dengan branding kita sendiri. Okey, kita jangan terlampau obses untuk jadi seorang founder. Okey, bukan jadi founder ni tak seronok mana orang jangka kan. Banyak halangan-halangan ataupun cabaran-cabaran yang kita kena tempuh. Itu antara apa yang saya dah lalui. Jadinya at the end up apa yang saya sarankan, ramai customer-customer ataupun kawan-kawan saya yang nak jalankan bisnes, saya lebih galakkan untuk bermula dengan buat bisnes orang, belajar selok-belok daripada orang lain terlebih dahulu. Okey, saya dulu buat bisnes di Polipd. Saya beli barang-barang untuk pada permulaan sekali. Of course, saya perlukan modal. Tapi saya student, saya tak ada duit. Of course, orang terakhir yang saya akan fikir untuk minta bantuan adalah parents saya, ibu dan ayah saya. Jadinya bermodalkan RM15,000 pada waktu tu. Dalam tempoh sebulan, saya dapat bayar balik kepada parents saya. Okey? Kalau saya 5 tahun lepas bermula modal dengan RM15,000 untuk buat bike story, kalau adik-adik sekarang pada tahun 2020 dengan the current situation yang orang kata pandemik sekarang ni, ramai orang nak berniaga, ramai orang pasang khemah dekat tepi-tepi jalan. Tapi perlukan modal. Tapi sebenar-benarnya di dalam social media banyak je orang buat bisnes yang cari agent, cari dropship yang menggunakan zero cost. Gunakan cara platform itu terlebih dahulu. Itu je yang saya sarankan. Okey? Terjawab tak soalan saudara tadi? Ya, thank you. Okey, seterusnya. Mungkin ada soalan lain? Okay, sambil-sambil tu kalau awak tengok di ruangan chat, saya ada lampirkan link kehadiran dalam Google Form. So mohon diisi form tu sebagai bukti kehadiran awak pada hari ini. So ada soalan lain? Okay. So kalau tak ada, Nazmi ada buat awak nak simpulkan? Okey. Sebelum kita mengakhiri kita punya sesi live kita pada tengah hari ni, okey. Macam yang saya katakan tadi, jangan takut untuk mulakan langkah. Okey. Contoh, saya ada bawa satu lampiran di sini, okey, kat sini.
Okay, kalau anda nampak, ini adalah keratan daripada Harian Metro yang dikeluarkan oleh Harian Metro untuk projek Bike Story. Okay, bekas jurutera puas jual 1,200 biji donat sehari. Okay, dan kalau ini adalah tahun lepas punya cerita sebelum isu COVID-19 melanda, pada tahun ini kita satu hari kita dah boleh jual lebih kurang dalam 5,000 biji donat. Okay, 5,000 biji donat daripada penghujung tahun lepas sehingga sekarang ni setiap hari kita jual 5,000 biji walaupun COVID-19 melanda. Okay, jadinya tak ada yang mustahil. Kalau anda mulakan, dan saya amat galakkan anda bekerjasama dengan pelbagai jenis agensi. Okey, maksud agensi itu adalah contoh daripada MARA, MARDI, FAMA, itu adalah antara agensi-agensi kerajaan yang banyak sangat boleh memberi bantuan-bantuan keuangan ataupun bantuan-bantuan yang boleh naikkan lagi bisnes yang anda jalankan. Kalau anda nak lebih tahu pasal benda tu, kita boleh terus pergi ke mana-mana agensi tu untuk bertanya, dan alhamdulillah untuk tahun ini sahaja saya antara penerima grant paling banyak di Negeri Sembilan oleh agensi kerajaan, bernilai lebih kurang dalam 1.75 juta, dan alhamdulillah, dan kita tak gunakan lagi duit tu. Okey, 1.75 juta sangat banyak dari pelbagai jenis agensi. Jadinya cuba dapatkan bantuan daripada pelbagai jenis agensi. Jangan terlalu show off. Ini antara nasihat saya. Jadilah diri kita daripada mana kita bermula. Jangan terlampau menunjuk kita punya kehebatan kita. Jadinya berada di tahap yang sepatutnya dan be humble. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang ada di sesi kita hari ini. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak Politeknik dan Cik Salihin sebab menjemput saya pada pagi ini. Tengah hari ini. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Nazmi di atas perkongsian yang sangat hebat. Saya rasa lah. So sebenarnya kehadiran COVID-19 ni dia bukanlah pengakhiran untuk segala-galanya. Betul kan ni kan? Betul, saya setuju. Setiap perkara tu, setiap kejadian ada hikmah dia, dan ini yang berlaku pada usahawan-usahawan di Malaysia. Anak-anak mereka terpaksa berdepan, berkongsi hidup dengan si COVID-19 ni. So hanya usahawan-usahawan yang kenal macam Nazmi dan usahawan-usahawan yang lain akan kekal lah dalam bidang ini. Dan saya tertarik dengan perkongsian Nazmi tadi, iaitu kita perlu ada banyak planning ataupun option kan, alternatif lain disebabkan ketidaktentuan pasaran, ketidaktentuan trend semasa, supaya usahawan-usahawan kita ni menjadi lebih kreatif. Dan itu yang ditunjukkan oleh Nazmi, sangat-sangat kreatif. Bukan aja otak kan, nak fikir macam mana nak meneruskan kelangsungan perniagaan beliau tadi lah. Okey, sekali lagi unit usahawan ini mengucapkan terima kasih kepada Nazmi di atas perkongsian yang sangat hebat tadi, dan terima kasih juga kepada partisipan kita di ATM 4B kerana sudi tunggu sampai ke akhir sesi webinar kita, dan insyaAllah kita akan ada 3 slot lagi yang melibatkan kelas-kelas yang lain juga. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih. Stop.